A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian muka surat 193. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di surah At-Taubah ayat yang ke-37 sehingga ayat yang ke-40 insya-Allah. Ayat yang ke-37 sehingga ayat yang ke-40 daripada muka surat 193 sebagaimana yang terpapar di sini insya-Allah. Dalam dalam muka surat ini kita akan melihat yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang yang terakhir, part yang terakhir tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang dilakukan oleh setengah daripada orang-orang musyrik ni, ataupun amalan orang-orang musyrik ni yang berkaitan dengan bulan-bulan haram. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala mula masuk kepada satu cerita yang lain pula, iaitu berkenaan dengan orang-orang mukmin, kesanggupan mereka. Allah Taala menegaskan tentang perlunya orang-orang mukmin ini sentiasa bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah sentiasa memperjuangkan agama, memperjuangkan Islam, dan tidak boleh berlengah-lengah ataupun mencari keuzuran dan sebagainya. Dan kita akan lihat selepas daripada ini, iaitu bermula daripada ayat 38, Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan apakah yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang beriman, dan kita sebagai orang beriman insya-Allah akan cuba untuk melihat terpanggil seruan-seruan Allah Subhanahu Wa Taala ini. InsyaAllah yang pertama sekali, ayat 37 Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan baca sikit insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memulakan muka surat ini dengan menyebutkan tentang innaman nasi. An-nasi ini ialah satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik di Mekah dan juga di luar Mekah lah, iaitu mereka ni, sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berperang dan sebagainya. 4 bulan dalam setahun, iaitu kita sebut sebelum daripada ni, iaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tak boleh. Tetapi orang-orang musyrik ni, orang-orang kafir ni sebelum daripada Nabi ni, mereka ni itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada Nabi Ibrahim lagi. Tetapi orang-orang kafir musyrik ini, mereka cuba mengalih-alihkan ikut kehendak mereka. Maknanya kalau mereka rasa nak berperang dalam masa ni, ataupun merasa perang tak habis lagi, ataupun merasa nak serang orang dan sebagainya, mereka alih-alihkan bulan ni, kemudian mereka gantikan yang lain pula. Mereka kata tak apa, kami gantikan, bukannya kami kurangkan. Itu adalah perangai-perangai yang dibuat oleh orang-orang kafir musyrik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala namakan ini, menyebut ini sebagai an-nasi. An-nasi maknanya, asal maknanya ialah tangguhkan. Kalau ada satu riba tu riba nasi'ah, makna menangguhkan bayaran. Jadi dalam ayat ni Allah SWT gunakan namakan perbuatan itu menangguhkan tu, itu an-nasi. Jadi Allah Taala kata innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya nasi itu iaitu mentakhirkan, melambatkan, mengubah-ubah tu adalah merupakan satu ziyadatun fil kufri, satu part daripada kekufuran. Maksudnya satu tambahan lagi. Dah lah mereka tu kufur, kemudian mereka tu dah tambahkan, ubah-ubah lagi kan. Minta maaf lah sebelum daripada tu saya lupa nak tanyakan tentang suara dan juga gambar kan, video kan.
InsyaAllah kalau siapa yang berada bersama dengan kita hari ini dapat memberi feedback. Terima kasih banyak-banyak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ziyadatun fil kufri, itu adalah merupakan sambungan lagi daripada kekufuran. Dalam mereka tu kufur, tambah lagi benda-benda ni, buat perkara-perkara yang kufur yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata yudallu bihil ladzina kafaru, sesatlah mereka sini. Allah Taala katakan yudallu bihi, dengannya lah tu, dengan an-nasi tadi tu, maka disesatlah allazina kafaru, orang-orang yang kafir tu. Kemudian Allah Taala kata yuhillunahu ama, mereka sekali tahun ni mereka menghalalkan maknanya an-nasi tadi tu. Kemudian wa yuharrimunahu ama, pada tahun depan mereka ubah lagi pula. Jadi maknanya sekali macam ni. Jadi perbuatan tu maknanya tak ada satu ketetapan. Jadi itulah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala sifatkan perbuatan itu adalah merupakan salah satu daripada sifat kekufuran. Kemudian liwatiu, kenapa mereka buat macam tu? Liwatiu iddata ma haramallah. Liwatiu artinya ialah liwafiqu bitahlil syahrin, kata dalam tafsir jalan lain dia kata. Jadi untuk tujuan apa tu? Tujuan mereka tu untuk mencukupkan. Jadi kalau 4 bulan, jadi mereka ubah sana, mereka cukup 4 bulan. Yang penting 4 bulan bagi mereka. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala bukan cukup 4 bulan tu. Bukan kiraan 4 bulan. Tapi kiraan tu, time tu tak boleh. Time tu dah tak boleh. Tak boleh lah. Kenapa ubah. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala liwatiu, tujuan mereka buat macam tu untuk menghalalkan, mengharamkan, boleh sini, tak boleh di sini. Liwatiu iddata ma haramallah, mereka nak ubah-ubah itu supaya mereka nak cukupkan iddah, iaitu bilangan tu, bilangan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak di sini kan, mereka ni bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ubah suka-suka hati, sebagaimana yang kita baca sebelum daripada ni. Orang-orang Yahudi, apa yang mereka buat, iaitu mereka semasa mereka ni tangkap ikan hari Sabtu kan. Jadi hari Sabtu tiba-tiba banyak ikan, tapi mereka tak boleh bekerja, mereka tak boleh tangkap. Tapi tiba mereka buat helah macam ni. Jadi ni pun perangai-perangai yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang musyrik yang berada di Mekah dan di luar Mekah, iaitu mereka buat perkara yang sama juga. Jadi makna ini adalah isyarat yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang beriman, kita semua kan, bahawa kita dalam hukum Islam ni jangan berpusing-pusing kan, bermain-main kan. Tujuan dia apa? Nak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi peringatanlah kepada kita semua kan, sebab kita tak nak kata ni kita haram juga, kita ikut Islam juga. Bukan kita tak ikut Islam kan, tak boleh. Kalau itu dah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mesti ikut macam tu kan, bukannya bermain-main, berpusing-pusing tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni fayuhillu ma haramallah, lalu mereka pun menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan bulan-bulan tersebut tu. Zuyyina lahum su'u a'malihim, Allah Taala sebut zuyyina, telah dihiaskan, dicantikkan, dikosmetikkan, lahum, untuk mereka, su'u a'malihim, iaitu kejahatan perbuatan mereka tu. Su'u a'malihim, kejahatan perbuatan mereka tu telah menampakkan bahawa tak apa, kita buat ni cantik juga, bukan tak cantik, gitu kan, bukan salah pun, kita cuma ubah time je. Tengok kan, wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Ini masalahnya kan, masalah kita ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan satu-satu perkara, bila Allah Taala mengharamkan satu perkara, Allah Taala menghalalkan satu-satu perkara, ada sebab. Kadang-kadang kita tak tahu sebab dia. Ada sebabnya, ada reasonnya kan. Jadi kadang-kadang satu hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu kita tahu kenapa, kadang-kadang kita tak tahu kenapa. Ada benda yang kita boleh tahu hikmahnya, ada benda yang kita tak tahu hikmahnya, kita cari tak jumpa kan, kita tak terfikir ataupun dan sebagainya. Jadi kita ni, tanggungjawab kita ialah bukannya mengikut, memilih-milih apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Maknanya apa yang kita suka kita ambil, apa yang kita rasa macam tak ada, kita tak ambil lah kan. Maknanya itu kita seolah-olahnya mempertuhankan pula pemikiran kita sendiri. Kita yang berfikir perkara tu betul, sesuai tak sesuai. Kita sepatutnya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba kepada Allah. Bila menjadi hamba kepada Allah, ertinya ialah kita mengikut apa sahaja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala ni perkara-perkara yang jelas, perkara yang jelas maknanya perkara yang memang clear dah. Ulama kata semua kata macam tu. Tak ada ulama kata tak ada. Ni bukan perkara khilaf, bukan perkara yang khilaf ulama. Ni perkara yang ijma' ulama dah mengatakan macam tu, maka kita ikut saja. Sepatutnya, walaupun kadang-kadang kita tidak mengetahui
hikmahnya, kita tak faham hikmahnya. Mungkin sebab pemikiran kita, pengetahuan kita terhad. Kita kadang-kadang tak boleh tahu semua. Jadi sebab itulah kita serahkan kepada Allah SWT. Bila Allah tak tetapkan satu benda, kita ikut saja. Tanggungjawab kita ialah abdun. Kita ni hamba. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb, adalah ilah kan. Dia ilah kita. Jadi oleh kerana itulah maka tanggungjawab kita ikut saja apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat 38 Kita tengok ayat 38 surah At-Taubah ni, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni beralih kepada menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini, iaitu ayat 38 ni, disebutkan oleh ulama bahawa ia turun semasa peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni tahun yang ke-9 maknanya di akhir-akhir dah di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku, iaitu ada setengah-setengah orang Islam ni, peperangan Tabuk ni satu peperangan yang paling, kita kata paling jauh lah, tempatnya jauh. Yang keduanya ialah pada musim tu musim panas. Kemudian yang ketiganya pada masa tu musim tengah berbuah. Maknanya buah-buahan baru nak masak dan sebagainya kan. Kalau pergi perang tu maknanya nanti buah tak ada siapa nak tuai dan sebagainya lah kan. Tu hujan tu. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya ialah pula ramai orang Islam pada masa tu. Maknanya kalau ikutnya, ramai sangat dah, aku tak pergi pun tak apalah. Jadi setengah orang rasa macam tu. Jadi inilah ujian-ujian lah yang berlaku di semasa peperangan Tabuk. Jadi sebab itulah apabila peperangan Tabuk ni masyhur dengan ada seorang sahabat nanti yang bernama Ka'ab bin Malik, yang akan kita tengok kan dalam cerita dia, yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang ni secara umumnya dulu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan iaitu ada sebahagian daripada mereka merasa berat nak pergi berperang dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betul-betul ujian ni. Jadi dalam ayat 38 ni Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu malakum. Dalam ayat ni penggunaan perkataan yang Allah Taala gunakan sebenarnya dari segi bahasa Arabnya sangat-sangat menakutkan sebenarnya. Wahai orang yang beriman, malakum. Perkataan malakum artinya apa hal kamu ni? Apa kena kamu ni? Maknanya bila kamu sepatutnya buat satu perkara, tiba-tiba kamu tak buat perkara tu. Jadi akan tanya, apa kamu ni? Maknanya kalau kita lah kan keadaan biasa-biasa kita ni baik je kan, tiba-tiba hari ni macam mood tak elok, apa hal kamu ni? Kita tanya macam tu kan. Jadi apa dia yang tak elok sekarang ni? Apa perangai yang tak elok yang berlaku sekarang ni? Iaitu orang Islam tiba-tiba mereka ni beriman, mereka ni Islam, tiba-tiba mereka ni rasa as-saqaltum. Allah Ta'ala sebut ni kan, as-saqaltum yang dalam sebuah ayat tu. Kemudian jadi kita tengok sini kan, as-saqaltum di sini kan. Jadi Allah SWT kata sini, iza ma lakum, apa kena kamu ni? Ma lakum iza qila lakum infiru fi sabilillah, apabila dikatakan kepada kamu, iza qila lakum infiru fi sabilillah, berangkatlah kamu ke fi sabilillah, di jalan Allah. Maknanya jomlah kita pergi, jom kita pergi. Sepatutnya jom tu mereka ni, orang Islam, orang mukmin ni, sepatutnya kan kita semualah pun sepatutnya, iaitu apabila orang mukmin disuruh untuk pergi kan, pergi melakukan kerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, buat apa-apalah kan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengembangkan agama, untuk melatakan Islam ni atas muka bumi ni, untuk menyampaikan agama di atas muka bumi ni. Sepatutnya kita ni kan tak merasa berat, tak adalah, sepatutnya bersegera, berebut sepatutnya kan, berebut nak pergi kan. Sebab kalau zaman Nabi dulu berebut sampai terpaksa cabut undi, terpaksa kanak-kanak Islam di zaman perang Badar sebagai contoh, perang Uhud kan, mereka ni berebut nak pergi peperangan tu kan, sampai nak tunjuk mereka ni hebat kan. Sebab apa? Sebab mereka ni mampu. Tapi yang berlaku dalam peperangan Tabuk ni ialah apa? Apabila dikatakan kepada mereka infiru fi sabilillah, mereka pun issaqaltum ilal ardi. Issaqaltum maknanya berat, berat ilal ardi makna ke muka bumi, ke bumi. Maksud berat ke bumi itu maksudnya ialah melambat-lambatkan. Kata jalan lain, dia kata mereka ni cenderung melambat-lambat, bataqtum, macam tak bersungguh, tak apa ni. Dan juga mereka tu nampaknya macam nak lari, tak nak kepada miltum anil jihad, iaitu cenderung untuk tidak pergi. Itu maksud issaqaltum ilal ardi, ke bumi. Ke bumi itu maksudnya ialah reda dengan kelazatan dunia. Maknanya suka dah, tak nak pergi. Sebab apa? Pergi ni takut nanti mati, takut nanti ni habis rezeki, habis harta dan sebagainya, kesihatan merosok dan sebagainya. Jadi itulah Allah SWT kata, tu Allah Ta'ala tanyakan, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Pertanyaan tu dahsyat kalau ikutnya kan. Dahsyat tu kenapa? Kerana Allah Ta'ala yang berkata ni kan, adakah kamu ni reda dengan kehidupan dunia minal akhirah, daripada akhirat? Kalau kita ikutlah sini kan, kalau kita lah sesama manusia,
kalau kita berkatalah kepada orang yang macam tak semangat, tak nak pergi berjuang, tak nak pergi menyebarkan Islam, tak nak pergi berusaha untuk menyebarkan agama kan, di atas muka bumi ni lah kan, muka bumi pun bukannya kita terpaksa pergi ke Marikh, ke Pluto ke, bukan, ke Venus, ke Zuhal, bukan, ni atas dunia je pun. Jadi ada tak orang kadang-kadang tu dia rasa macam berat. Kalau buat kerja lain mungkin ringan. Kadang-kadang kita ni kan boleh sedia untuk berpindah ke mana-mana saja atas dunia ini jika sekiranya ada tawaran yang lebih baik untuk dunia. Tengok kan kita kata. Tapi bila ada tawaran untuk akhirat, untuk apa ni, mendapat pahala yang lebih besar, kadang-kadang kita ni susah kan nak berpindah. Kadang-kadang kita susah nak bergerak. Kadang-kadang kita susah nak pergi ke satu tempat. Kita rasa sayang sini, sayang sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Adakah kamu redha? Kalau manusia berkata kepada sama manusia begini, mesti orang tu akan berkata balik kepada kita kan. Dia kata, kamu ni hebat sangat ke? Kamu nak kata aku ni redha dengan dunia pada akhirat? Kamu ni nak kata aku ni suka pada dunia? Kalau orang, kalau sesama manusia kan. Tetapi sekarang ni Allah Ta'ala yang berkata kepada kita. Kalau Allah Ta'ala berkata kepada kita, maknanya Allah Ta'ala tu tahu apa yang ada di dalam hati sahabat tu. Maknanya bila Allah bertanya tu, araditum, adakah kamu ni redha dengan hidup dunia lebih daripada akhirat? Artinya makna Allah Ta'ala tu, ini bukan tanya soalan aradi tu kamu, adakah kamu, bukan maksud adakah tu kamu, Allah Ta'ala nak tanya. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu, maknanya kamu sekarang dah redha. Jadi apa ni, keadaan macam ni, iaitu keadaan yang tidak suka, tidak apa ni, rasa berat untuk berjihad, berjuang, berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya adalah merupakan tanda bahawa dalam hati orang itu dah ada redha dengan lebih suka dunia daripada akhirat. Itulah kesimpulan dia kan. Tapi kita tak boleh tuduh orang, kita tak boleh tuduh manusia lain kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni yang telah berkata kepada kita semua. Jadi kita terpaksa terima. Kalau siapa yang tak terima, wallahu a'lam lah, saya nak kata apa kan. Tapi maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata kepada kita semua, araditum, Allah Ta'ala tanya, kamu ni redha dengan lebih dunia daripada akhirat ke? Jadi kita terpaksa jawab, Allah Ta'ala tahu apa yang hati kita kan. Kita tak boleh menipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala terus memberi jawapan selepas daripada itu, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidak adalah mata'ul hayah, keseronokan hidup dunia ni fil akhirati, nak bandingkan dengan fil akhirati, dengan akhirat, illa qalil, melainkan sedikit. Mana nak bandingkan? Kalau kita kata kita ada 100 juta pun, 100 bilion pun, dia tidak boleh lagi memiliki ni. Paling kuat 1 million, 1 bilion pun dia boleh beli satu pulau yang kecil di lautan Pasifik mungkin kan. Itu saja. Dia boleh beli kita kata satu negara. Dia boleh beli? Tak boleh. Tak ada orang nak jual kan. Kalau 1 bilion, 10 bilion, 100 bilion, ada orang nak jual dia. Satu negara, tak ada orang nak jual kan. Maknanya kecil. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kalau seseorang itu even dalam satu hadis Nabi sebut minta maaf sikit, Nabi sebutkan dalam hadis dia, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu dapat memberi petunjuk kepada seseorang, Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada seseorang dengan sebab usaha kamu, maka itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan dunia saja, tapi dunia dan isinya. Termasuklah situ tanah ke, rumah ke, istana ke, bukit, bukau, pulau, laut, semua dia punya. Itu lebih baik daripada itu. Baru seorang. Jadi menunjukkan apa? Bahawa dunia ni tidak ada nilainya, yang tak ada nilai dia, hanyalah pada pandangan mata saja, sekejap saja semasa kita hidup kan. Jadi maknanya Allah SWT sebut sini, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, melainkan sedikit. Ayat seterusnya ialah ayat 39 ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, illa tanfiru. Illa maksudnya in la gitu. Jika tidak. Gitu maksud dia. Illa tanfiru, ini amaran ni sebenarnya. Illa tanfiru. Kalau kamu tak nak tanfiru, berangkat mana? Berangkat. Yu'azzibukum azaban alima, nescaya Allah Ta'ala akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Wa yastabdil, itu satu. Kalau kamu tak nak berangkat, kalau kamu tak nak buat juga, Allah Ta'ala dah suruh kamu, tiba-tiba kamu tak nak buat juga. Suruh apa? Suruh itu iaitu menyebarkan agama, menyebarkan Islam di atas muka bumi ni. Kalau kamu tak nak buat juga, tengok kan, yu'azzibukum azaban alima, Allah Ta'ala akan azab kamu. Itu nombor satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut wa yastabdil qauman ghairakum, Allah Ta'ala gantikan orang yang lain. Artinya sekarang ni Allah Ta'ala tak gantikan. Ganti tu macam mana? Kita tengokkan apa yang berlaku.
Kan dulu kita kata Spanyol macam tu kan, Andalus dimiliki oleh orang Islam. Tiba-tiba sekarang ni tengok tak ada. Kita kata dulu kan orang Arab kata kan, contohnya yang membawa Islam, tiba-tiba tak ada. Kan mereka digantikan oleh orang Farsi sebagai contohnya. Ulama-ulama besar kan, majoriti Bukhari, Muslim, semua tu adalah merupakan daripada orang-orang Farsi dan juga bukan Farsi, kawasan-kawasan apa ni kita kata kawasan-kawasan tu Uzbekistan, semua area tu yang tiba-tiba menjadi hebat kan. Kemudian Allah Ta'ala gantikan pula orang lain, orang daripada Afrika. Kemudian Allah Ta'ala gantikan pula daripada contohnya orang Melayu. Allah Ta'ala boleh gantikan orang ni kan. Dan kemudian maknanya yastabdil qauman ghairakum. Sebab apa Allah Ta'ala gantikan tu? Antara sebabnya Allah Ta'ala sebut sini apabila orang-orang yang telah Allah Ta'ala beri amanah kepada mereka tu, mereka tidak melaksanakan amanah mereka, iaitu tidak illa tanfiru, in la tanfiru, kalau kamu tidak tanfiru. Yang seterusnya Allah Ta'ala kata wala taduruhu syai'ah, dan kalau Allah Ta'ala dah ganti tu, kamu tak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Maknanya tak efek apa-apa Allah Ta'ala pun kan. Allah Ta'ala boleh ganti macam tu je, dan kamu tak boleh nak marah-marah pun, apa benda pun. Allah Ta'ala dah kata wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala mampu nak buat apa saja. Kemudian seterusnya ayat yang terakhir, hari ini tu ayat yang ke-40. Allah Ta'ala sebutkan satu peristiwa yang berlaku ketika Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar saja, iaitu ketika Nabi berada dalam Gua Thur. Nabi SAW dihalau keluar oleh orang kafir Quraisy. Dihalau keluar sebab mereka nak bunuh, tapi Nabi SAW bukan mereka dihalau Nabi, tapi mereka nak bunuh Nabi. Jadi Nabi SAW pada malam tu pun lari kan, melarikan diri pergi ke atas Gua Thur. Jadi pada masa tu Nabi SAW berada di dalam Gua Thur, dan orang kafir Quraisy telah pergi mencari kan, sampailah mereka ke depan gua tu. Sehingga mereka ni kata Sayyidina Abu Bakar kan, kalaulah mereka ni lau nazara ahaduhum tahta qadamaihi la absarana, kata Abu Bakar, kalau mereka turunkan muka tu kan, turunkan muka di tempat kaki mereka tu rendah sikit, nescaya mereka akan nampak kami. Tapi Abu Bakar dan Nabi tu dah nampak kaki tu. Pada ketika tu siapa yang akan menyelamatkan? Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan. Jadi nak ceritanya Allah Taala ni boleh menolong Nabi. Kalau kamu semua tak nak tolong Nabi, Allah Ta'ala boleh tolong Nabi. Itu ayat yang diceritakan oleh dalam ayat 40 ni, dalam surah At-Taubah ni kan. Sangat dahsyat ni. Allah Ta'ala nak sebenarnya nak kata perli ke, nak beritahu ke, nak kata hey orang yang beriman, kalau kamu tak nak tolong Nabi, tak apa. Macam itulah kalau kita kan tak nak tolong, tak apa. Allah Ta'ala boleh tolong. Kamu ingat Allah Ta'ala tak mampu nak tolong ke? Allah Ta'ala boleh tolong Nabi. Kalau kamu tak nak tolong, sudah. Itulah seolah-olahnya. Jadi Allah SWT kata in la tansir, illa tansir. Kita baca illa tu bukan maknanya melainkan. Itu maksudnya in la, daripada dua perkataan. In la, jika tidak. Illa tansuruhu, kalau kamu tak nak tolong Nabi, hu tu Nabi, faqad nasarahullah. Ini Allah Ta'ala ungkitkan, bangkitkan kan, ingatkan kepada orang yang beriman ni. Kalau kamu tak nak tolong Allah, tak apa, Allah Ta'ala boleh tolong Nabi dia. Ingat tak? Akhrajahul lazina kafaru, ketika orang kafir menghalau dia bukan menghalau makna menghalau tapi nak bunuh kan, tapi Nabi SAW terpaksa keluar kan. Saniyasnaini, Nabi itu salah seorang daripada dua, maknanya dua orang lah saja dalam gua pada masa itu, iaitu Nabi dan juga Abu Bakar. Saniyasnaini izhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua, iaitu Gua Thur. Yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahibihi, ketika dia tu iaitu Nabi SAW berkata kepada sahibnya, iaitu kepada Abu Bakar. Apa kata dia? La tahzan. Kenapa dia kata la tahzan? Kenapa? Kerana Abu Bakar telah berkata dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi, iaitu kalau mereka melihat ke bawah tapak kaki mereka, ke bawah tapak kaki, kepada rendah sikit, mereka akan nampak kami. Jadi pada ketika itu Abu Bakar dah sedih lah. Sebab itulah Nabi SAW pun berkatalah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, macam kita kata relax Abu Bakar, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Jangan takut, jangan sedih, sebab Allah Ta'ala bersama dengan kita. Jangan anggap kita ni berdua saja kan. Kita ni sebenarnya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa anzalallahu sakinatahu, lalu Allah Ta'ala pun menurunkan sakinahnya. Sakinah tu ketenangannya, tenang. Tak ada maknanya sebelum daripada tu bergegar-gegar lah, Abu Bakar akan takut kan, memang mati dah kita hari ni kan. Tiba-tiba bila rasa takut tu, Nabi SAW kata, jangan takut, la tahzan. Jadi Allah Ta'ala pun menurunkan ketenangannya kepada siapa tu, iaitu tama'ninah alaihi,
Alaihi itu ada kata sakinatahu, iaitu sakinatullah. Allah Ta'ala menurunkan sakinah, ketenangan daripada Allah kepadanya. Kepadanya tu ada yang kata kepada Abu Bakar, ada kata kepada Nabi. Jadi itu dua penafsiran. Wa ayyadahu, lalu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah ayatkan, menolongnya, membantu Nabi SAW. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dengan tentera yang kamu tak nampak. Apa? Iaitu malaikat-malaikat yang telah turun untuk mempertahankan Nabi pada masa itu kan. Maknanya Allah Ta'ala boleh turunkan. Kalau Allah Ta'ala turunkan dalam apa-apa peperangan Tabuk kata, maknanya Allah Ta'ala nak cerita tak perlukan kepada kamu semua, tapi kamulah yang perlu kepada Allah. Kita semualah yang perlu kepada Allah, bukan kita, Allah Ta'ala ni perlukan kepada kita. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan Allah menurunkan, Allah Ta'ala menjadikan wa ja'ala, dan Allah Ta'ala menjadikan kalimatal ladzina kafaru, kalimah orang-orang yang kafir. Kalimah orang yang kafir. Maksud kalimah orang yang kafir ni iaitu dakwah kepada kesyirikan, dakwah kepada perkara-perkara yang tak betul. Dakwah ni maksudnya ialah dalam bahasa Arabnya dakwah seruan maknanya kan. Jadi seruan-seruan tak betul, seruan-seruan syirik, seruan-seruan kebatilan. Itulah yang macam sekarang ni kan yang berlaku kan, dalam surat khabar, dalam TV, dalam apa kan, orang kafir menyeru kepada benda-benda yang tak betul. Sama ada direct ke, sama ada indirect ke kan, mereka menyeru kepada kebebasan ke, kepada tak perlu agama ke, perlu LGBT ke, macam-macam, liberal ke. Itu semua tu adalah benda-benda pemikiran-pemikiran yang sesat ni, yang bercanggah dengan agama, yang merupakan kalimatal ladzina kafaru. Jadi kita memang sangat marah lah kan, kerana bila kita tengok benda-benda ni senang tersebut kan. Tapi kita ingatlah kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, Allah Ta'ala akan menjadikan kalimah orang-orang yang kafir tu, seruan-seruan kepada kekufuran tu adalah sufla, rendah kan. Nak ceritanya Allah Ta'ala berkuasa sebenarnya kan. Habis tu kenapa cerita perkara ni dalam keadaan ni, iaitu nak ceritanya Allah Ta'ala tu berkuasa untuk menjatuhkan, nak turunkan kalimah orang kafir tu di bawah, seruan orang kafir tu di bawah kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak minta daripada kita kan, kita ni kenapa bila kita diajak untuk melaksanakan atau untuk menyeru kepada Islam, untuk bekerja untuk Islam kan, kita ni rasa susah sangat. Jadi sebab itulah sampai dua kali sini, illa tanfiru satu, illa tansuru satu, illa tanfiru. Kenapa kamu tak berangkat? Kenapa kamu tak pergi? Yang keduanya, illa tansuru. Kenapa kamu ni tidak menolong Nabi? Menolong Nabi sekarang ni, kita pada hari ini bukanlah kita ambil nak tolong Nabi. Macam mana? Nabi tak ada depan kita kan? Tapi ialah kita menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya menolong Islam tu kan. Maknanya membantu Islam kan. Jadi apa-apa saja yang kita buat untuk membantu Islam, insya-Allah kan, itulah yang akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya yang terakhir, wa kalimatullahi hiyal ulia, dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Jadi Allah Ta'ala ni nak tinggikan kalimah Allah, nak rendahkan kalimah tu. Itu adalah, tapi Allah Ta'ala nak minta daripada kita kan, kita usaha daripada kita kan. Nak tengok usaha kita, nak tengok adakah kita ni, itu Allah Ta'ala memang boleh buat kan, tapi kita nak tengok kan, kita berusaha ataupun tidak. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Siapa yang tak nak berusaha, Allah Ta'ala gantikan orang lain. Allah campakkan kita ni, itulah wal'iyazbillah, kita tak nak kan. Allah Ta'ala dah pilih kita dengan agama ni kan. Sekarang ni kita terpaksa pergi, kita sikit saja pergi next step kan. Mana asas agama kita dah ada, kita dah jadi orang-orang yang beriman, kita dah ada tu, ya ayyuhallazina amanu tu. Jadi sepatutnya bila kita dah ada agama, dah ada iman tu, sepatutnya kita pergi next step, iaitu kita menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya kita dah cukup setakat tu saja. Cukup setakat apa? Kita dah jadi beriman, cukuplah, kita tak perlu berjihad, tak perlu berusaha, tak perlu buat apa-apa kerja untuk bantu Islam kan. Tak. Kita mesti bantu Islam for the next time. Kalau tak, Allah Ta'ala akan ambil balik iman ni daripada kita ni. Nanti Allah Ta'ala akan beri orang lain, ambil orang lain pula, gantikan, dia dapat iman, dan kemudian dia akan membantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah wallahu azizun hakim. Allah itu maha kuasa, maha perkasa, dan juga maha tahu apa yang ada dalam hati kita, dalam apa yang dibuatnya. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah ayat hari ini muka surat 193. InsyaAllah bersama-sama lagi kita akan datang, insyaAllah bersama-sama dalam muka surat 194 dalam sesi yang akan datang, insyaAllah ayat yang ke-41. Wallahu a'lam bisawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita sudahi sesi kita pada kali ini dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.